Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ana Nadirah binti Zulkifli, nombor matrik 203013. Okay, untuk video kali ini saya ingin buat satu resensi buku mengenai sebuah buku yang ditulis oleh Nurmaliza Abdul Rahim, iaitu buku yang bertajuk Kajian Wacana dan Strategi Komunikasi Teori dan Aplikasi. Baiklah, dalam buku ini mengandungi teori dan diaplikasikan dalam bentuk penyelidikan. Dalam buku ini meliputi kajian mengenai lirik lagu, cerita, ujaran dan interaksi dalam perbualan. Terdapat dua bahagian dalam buku ini, iaitu yang pertama ialah bahagian kajian wacana dan yang kedua ialah bahagian strategi komunikasi, di mana kedua-dua bahagian ini berkait rapat antara satu sama lain kerana kedua-duanya meliputi komunikasi ujaran, interaksi, teks dan juga tulisan. Ada 7 bab dalam buku ini. Baiklah, kita teruskan kepada bab 1, iaitu kajian wacana. Mengenai kajian wacana, wacana ini ialah bahasa daripada individu atau kumpulan dalam bentuk ujaran, interaksi, teks ataupun tulisan. Baiklah, kalau dalam buku ini ada beberapa definisi wacana yang diperoleh daripada beberapa sumber. Kalau ikutkan, ini dalam bentuk tulisan deskriptif dan untuk memudahkan pemahaman pembaca, memudahkan pembaca faham, definisi kajian wacana yang diperoleh daripada beberapa sumber ini telah dirincikan dalam bentuk jadual. Sebagai contoh yang pertama, sumber oleh M. Osman pada tahun 1981 yang mendefinisikan wacana ini sebagai suatu peristiwa berstruktur yang dimanifestasikan dalam perilaku linguistik bahasa atau yang lainnya. Kemudian sebagai contoh sumber yang kedua oleh Nurmaliza Abdul Rahim yang mendefinisikan wacana adalah bahasa yang dilahirkan oleh penutur atau penulis. Bahasa yang ditutur itu bahasa yang ditutur serta ditulis itu mengandungi makna serta difahami oleh pendengar atau pembaca. Secara rumusannya, bab 1 ini mendefinisikan wacana yang dapat difahami dengan jelas dengan merujuk kepada beberapa wacana yang berbentuk teks, tulisan, ujaran dan interaksi. Pemahaman setiap wacana ini dilihat sebagai satu perkara yang mudah apabila seseorang itu faham dengan tujuan wacana itu disampaikan. Okey, kita teruskan kepada bab 2, iaitu teori dan pendekatan wacana. Ada 2 teori, iaitu teori analisis wacana dan juga wacana kritis. Okey, teori analisis wacana ini diperkenalkan oleh Brown dan Yule pada tahun 1983 dan juga oleh Stubbs pada 1983 juga. Baiklah, yang pertama, teori analisis wacana oleh Brown dan juga Yule menyenaraikan 4 elemen wacana, iaitu perandaian, implikator, rujukan dan juga inference. Okey, kemudian teori analisis wacana oleh Stubbs pula merujuk kepada kajian bahasa terhadap ayat atau klausa. Ini bermaksud analisis wacana ini mengkaji unit linguistik yang lebih besar, misalnya perbualan atau teks yang bertulis. Dalam teori Stubbs ini, dia memfokuskan kepada beberapa linguistik wacana, iaitu pendekatan linguistik wacana, keboleh ramalan, fonotaktik, tata bahasa, intuisi tentang urutan wacana, keboleh ramalan dan idealisasi, kawalan struktur bermaksud, wacana kronikal dan idealisasi, analogi dan akhir sekali ialah kesimpulan. Okey, itu teori analisis wacana yang diperkenalkan oleh Stubbs dan juga Brown dan Yule. Kemudian analisis wacana kritis pula diperkenalkan oleh Wendich pada tahun 1977 dan yang kedua oleh Fairclough pada tahun 1995. Okay, teori analisis wacana kritis oleh Wendich pada tahun 1977 ini membahagikan analisis wacana kepada beberapa elemen dan setiap elemen itu mengandungi huraian yang perlu dianalisiskan. Dalam buku ini, beberapa elemen beserta dengan huraian telah dibentukkan dalam bentuk jadual supaya mudah difahami oleh pembaca, iaitu yang pertama struktur makro, superstruktur dan juga struktur mikro.
Yang kedua, kita tengok teori analisis wacana kritis oleh Fairclough pada tahun 1995. Teori ini pula menitik beratkan teori analisis wacana kritis ini dalam menganalisis data, dan terbahagi kepada tiga elemen iaitu analisis tekstual, analisis wacana praktis dan juga analisis praktis sosial. Ketiga-tiga elemen ini berfokus kepada beberapa tema yang menghuraikan kepada beberapa perkara dan juga telah dirincikan dalam bentuk jadual supaya difahami oleh pembaca. Jadi kita teruskan kepada bab 3, iaitu bab 3 ini menganalisis wacana tekstual dan ujaran. Baiklah, dalam bab 3 ini analisis wacana tekstual itu dianalisis melalui lirik lagu dan cerita sosial, manakala ujaran kanak-kanak ini dianalisis dengan mengambil kira ujaran kanak-kanak terhadap lirik lagu dan cerita sosial. Nilai sosial ini kita boleh terapkan dalam kumpulan masyarakat atau individu. Kumpulan masyarakat dan individu ini yang dikaitkan ialah keluarga, jiran tetangga, pelajar sekolah, individu itu sendiri, masyarakat setempat dan pelajar universiti. Okey, dalam buku ini ada berikan beberapa model penceritaan nilai sosial cerita kanak-kanak. Yang pertama, keluarga, diri, saya yang istimewa, saya tahu, saya faham dan banyak lagi. Dan terdapat beberapa cerita sosial yang saya dah baca. Cerita sosial dalam ini yang saya dah baca, cerita sosial 1 dan cerita sosial 2, iaitu nenek dan datuk, dan cerita sosial 2 ialah saya yang istimewa. Cerita yang menarik. Dan keputusan dan perbincangan mengenai analisis wacana tekstual ini dianalisiskan dan dirincikan dalam bentuk jadual. Yang ini ialah kandungan dalam model penceritaan nilai sosial cerita kanak-kanak, di mana menunjukkan terdapat ada judul, teks, tema, sampel atau bahan dan juga jenis yang memfokuskan kepada beberapa perkara. Baiklah, dan yang seterusnya analisis dalam bab 3 ini panjang kerana banyak cerita sosial, lirik lagu yang dikongsikan dalam bab ini. Baiklah, untuk analisis wacana tekstual cerita sosial, kandungan dalam cerita sosial ini menunjukkan bahawa beberapa elemen itu telah dibahagikan dan dihuraikan kepada beberapa perkara. Baik, kemudian ini merupakan andaian dalam cerita sosial pula dirincikan dalam bentuk penulisan deskriptif. Bab 4 pula mengenai strategi komunikasi, iaitu digunakan sebagai percubaan sistematik oleh pelajar untuk mengutarakan atau memecahkan kod dalam bahasa sasaran, iaitu dalam situasi ketika peraturan sistematik bahasa sasaran atau sasaran belum dibentuk, iaitu oleh Taylor pada tahun 1980. Baiklah, dalam bab 4 ini hanya menerangkan mengenai pengenalan strategi komunikasi oleh beberapa sumber. Terdapat ada lagi beberapa definisi atau pengenalan mengenai strategi komunikasi yang diperkenalkan oleh beberapa tokoh yang lain, oleh sumber yang lain melalui beberapa kajian. Ini terdapat dalam buku ini. Jadi saya teruskan kepada bab 5, iaitu taksonomi dan pendekatan strategi komunikasi. Bab 5 ini membincangkan mengenai taksonomi dan pendekatan strategi komunikasi. Baiklah, Taron pada tahun 1977 baiklah, kajian oleh Norman Rizal Abdul Rahim pada tahun 2018 pula dia mendapati bahawa strategi komunikasi ini dilakukan oleh kanak-kanak yang melibatkan budaya dan juga nilai sosial. Terdapat ada lagi beberapa definisi atau pengenalan mengenai strategi komunikasi yang diperkenalkan oleh beberapa tokoh yang lain, oleh sumber yang lain melalui beberapa kajian. Ini terdapat dalam buku ini.
Baiklah, dalam bab 5 ini iaitu taksonomi dan pendekatan strategi komunikasi. Tarrant pada tahun 1977 menjelaskan bahawa ada 5 elemen dalam strategi komunikasi ini, iaitu pengelakkan, parafrasa, pemindahan secara sedar, meminta pertolongan dan memikan. Baiklah, kalau ikutkan dalam buku ini, Tarrant sendiri ada menjelaskan secara terperinci setiap elemen dalam strategi komunikasi ini. Kemudian ada juga taksonomi strategi komunikasi oleh Donnier dan Scott pada tahun 1997. Dalam buku ini telah dirincikan untuk macam mudah faham dalam bentuk jadual. Kemudian pendekatan strategi komunikasi oleh Nurmaliza Abdul Rahim pada tahun 2018 juga dibuat dalam bentuk jadual, dirincikan dan dapat difahami dalam bentuk jadual. Pendekatan strategi komunikasi oleh Nurmaliza Abdul Rahim ini menunjukkan pendekatan strategi komunikasi yang sesuai yang digunakan dalam interaksi, ujaran, teks atau tulisan. Dan pendekatan strategi komunikasi ini telah menyenaraikan semula dan mewujudkan pendekatan strategi komunikasi yang baru dalam menganalisis dengan lebih tepat dan juga jelas. Baiklah, untuk bab 6 ini iaitu mengenai analisis strategi komunikasi dalam kalangan kanak-kanak. Dalam bab 6 ini ada sampel kajian yang terdiri daripada 10 pelajar sekolah rendah yang berumur 11 tahun hingga 12 tahun di Selangor. Dan sampel kajian ini diberi tema perbualan, iaitu aktiviti dalam dan luar kelas yang perlu dibincangkan. Dan setiap perbincangan ini adalah sepanjang 15 minit. Dan perbincangan kumpulan ini dirakam dan dialog perbincangan itu ditranskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan strategi komunikasi yang baharu, iaitu yang terdapat 16 pendekatan strategi komunikasi yang telah dirinci dan diterangkan di bab 5 tadi. Jadi dalam bab 6 ini 16 pendekatan strategi komunikasi itu digunakan dalam kajian ini dan datanya dianalisis dengan menggunakan frekuensi bagi setiap strategi komunikasi. Bermakna 16 pendekatan itu tadi digunakan dalam kajian ini dan data-datanya dihuraikan dan dirincikan melalui kajian yang dibuat. Baiklah, melalui kajian ini ada beberapa implikasi dan juga cadangan, iaitu implikasinya kajian ini kepada masyarakat, guru, ibu bapa dan pelajar sekolah sendiri. Masyarakat sendiri mendapat manfaat dengan memberi komunikasi yang baik serta berkesan bila kita mulakan perbualan ataupun perbincangan. Dan cadangan dalam kajian ini pula ialah supaya kajian akan datang akan memberi fokus kepada kajian strategi komunikasi dalam kalangan kanak-kanak tahap 1 dalam mengatasi masalah pemahaman bagi setiap perkataan, perasa dan ayat yang diujarkan oleh setiap individu dalam interaksi bersama rakan dan juga guru. Itu dalam bab 6. Pergi ke bab yang terakhir, iaitu bab 7 mengenai cadangan kajian akan datang. Baiklah, cadangan kajian akan datang ini ialah kajian analisis wacana dan strategi komunikasi yang dapat memberi kesan dalam pemahaman setiap tulisan, teks, ujaran dan juga interaksi. Itu merupakan 4 elemen utama yang ditekankan dalam buku ini. Jadi, bab ini akan mencadangkan kajian lain yang berkaitan dengan kajian wacana dan juga strategi komunikasi. Ada beberapa cadangan yang diperkenalkan, iaitu yang pertama bahasa isyarat, yang kedua bahan bercetak dan juga yang ketiga ialah bahan elektronik dan juga media sosial. Bahasa isyarat ini dianggap sebagai bahasa yang memberi makna. Jadi melalui bahasa isyarat ini kajian boleh dilakukan dengan memahami setiap bahasa isyarat yang digunakan secara profesional, iaitu cara bahasa isyarat dunia atau bahasa isyarat yang selalu digunakan, malah dapat difahami oleh sekelompok masyarakat. Kemudian bahan bercetak pula boleh digunakan dalam kajian wacana seperti akhbar, majalah, komik dan sebagainya. Cadangan yang terakhir untuk kajian akan datang ialah bahan elektronik dan juga media sosial. Terdapat
beberapa bahan elektronik dan juga media sosial yang boleh digunakan untuk kajian akan datang. Sebagai contoh, blog, rangkaian media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, kemudian melalui animasi, drama, filem dan sebagainya yang kita boleh gunakan untuk kajian akan datang. Jadi itu sahaja untuk serba sedikit mengenai kandungan dalam buku kajian wacana dan strategi komunikasi, teori dan aplikasi. Jadi penggunaan teori analisis wacana dan strategi komunikasi dalam kajian ini sememangnya memberi kesan terhadap penyelidikan, menarik dan memudahkan penyelidik untuk melakukan penyelidikan dan boleh dijadikan sebagai rujukan untuk lebih jelas dan juga lebih faham. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.